Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang akan menggugurkan pahala Jumat. Sabda Rasulullah SAW, "Idza kunta sahibika wal imam yaktub yaumal jum'ati an sitta qad lagaw." Hadis diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الذي هدانا للإسلام وأوصانا بحسن الخلق والبيت أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Sidang jemaat yang dirahmati, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh sidang jemaat sekalian, marilah sama-sama kita berusaha menjadikan diri kita hamba yang bertakwa dengan melaksanakan segala amal saleh yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala
di samping menghargai segala nikmat Allah dengan sepenuh kesyukuran, dan di waktu yang sama sentiasa menjauhi diri daripada melanggar batas-batasan Allah dan larangannya, agar kita dinaungi dengan rahmat dan kehidupan ini, serta dimasukkan kita ke dalam syurga di akhirat kelak insya-Allah. Sidang jemaat yang berbahagia, Allah ciptakan manusia dengan dilengkapi berbagai perasaan dan sikap yang sangat unik, di samping dibekalkan dengan akal fikiran dan hawa nafsu. Segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai amanah yang perlu diuruskan dengan sebaik-baiknya, serta diselaraskan dengan kehidupan kita agar sentiasa selesa dan berbahagia. Jelasnya, tubuh kita adalah ibarat suatu mesin yang di dalamnya ada penuh dengan berbagai peralatan canggih, yaitu perlu sentiasa dikawal sedia dan diuruskan dengan sempurna agar kehidupan menjadi terarah dan terurus dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh, ada sikap tertentu di dalam diri kita yang perlu diurus dengan betul dan baik. Sebagai contohnya, pertama, mengurus marah dengan memaafkan. Sifat marah ialah perasaan panas hati kerana suatu sebab tertentu, seperti tersinggung perasaan, dihina, ditipu, dicerca, difitnah dan sebagainya. Tidak dinafikan bahawa dalam setiap diri manusia pasti ada sifat marah, namun kemarahan itu perlulah dikawal dan diatasi. Apabila seorang itu sedang marah, sebaik-baiknya hendaklah dia berwudu, kerana air yang disapukan kepada anggota wudu bukan sahaja dapat menjauhkan diri daripada godaan dan hasutan syaitan, ia juga dapat menyejukkan muka dan anggota badan kita yang sedang panas di ketika marah. Maka untuk mengurus marah, tiada lagi secara yang lebih baik melainkan memaafkan orang atau pihak yang menimbulkan kemarahan di hati kita itu, atau mengurus diri agar marah itu hilang dan kita kembali kepada normal yang tenang. Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Maksudnya, ada juga bagi orang-orang yang dijauhi dosanya besar, dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka segera memaafkan. Kedua, mengurus terburu-buru dengan tenang. Sifat ini dijadikan sebagai fitrah di dalam diri manusia. Sifat tergesa-gesa seringkali mendatangkan kesusahan dan keburukan kepada diri dan orang lain. Tergesa-gesa juga menjadi sebab tidak sabar, tamak dan memberi keputusan yang salah dan tidak tepat. Sikap terburu-buru ini datang daripada syaitan, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan." Ketenangan datangnya daripada Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya daripada syaitan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.
maka uruslah sikap terburu-buru dengan berfikir panjang dan menyelidik sedalam-dalamnya sebelum mengambil tindakan atau membuat keputusan agar kita tidak menyesal dan tidak melakukan perkara yang salah yang akhirnya membawa keburukan atau mungkin memalukan diri kita sendiri. Ketiga, mengurus tamak dengan rasa berpada-pada dan bersyukur. Tamak boleh diartikan sebagai perasaan ingin memiliki sesuatu itu dengan tanpa batas dan selalunya tidak cukup sehingga menyebabkan seorang itu melakukan kerja-kerja yang hina seperti membolot, merampas, menipu, mengambil hak orang lain dan seumpamanya. Mereka yang bersifat tamak akan bertindak dengan rakus, mengikut hawa nafsu tanpa mempedulikan sama ada perkara itu halal ataupun haram. Biasanya sikap yang demikian boleh saja menimbulkan perasaan benci, rasa tidak puas hati, perkelahian, perpecahan, perselisihan paham, dendam dan permusuhan dan sebagainya. Antara penyebab seorang itu menjadi tamak ialah terlalu suka secara berlebihan terhadap segala nikmat, pangkat kebesaran, kemewahan duniawi, tidak pernah berasa puas dengan apa yang telah dicapai dan dimiliki. Perlu diketahui, bersifat tamak dan rakus dalam mengumpulkan harta kekayaan dan kemewahan boleh diurus dengan cara menjalani hidup yang sempurna di dalam keadaan yang serba kecukupan, secara hidup yang berpada-pada dan bersederhana, menjadikan jiwa berasa tenang, bahagia, selalu berasa cukup kerana mereka sentiasa bersyukur. Keempat, mengurus ego dan sombong dengan tawaduk. Ego, sombong, takabur atau membanggakan diri adalah satu sifat mazmumah yang amat dibencikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ego akan menganggap diri mereka lebih istimewa dan mulia, seterusnya mementingkan diri sendiri. Ingatlah, ego atau membanggakan diri adalah sifat iblis. Iblis telah menunjukkan keegoannya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala enggan bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Saat itu apa yang merisaukan kita ialah sifat ego bukan hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang jahil, kadang-kala dimiliki oleh orang-orang yang bergolongan yang berilmu. Bahawa sifat ego kerana ia adalah kunci kepada segala sifat mazmumah. Ia akan menyebabkan seseorang individu itu mudah naik marah, seterusnya melenting, suka bertikam lidah, merasakan pandangannya adalah lebih terlalu baik, lalu tidak mahu menerima pandangan orang lain. Sukar untuk meminta maaf apabila bersalah atau susah untuk memaafkan. Keadaan ini menjadi lebih parah jika mereka yang ego itu mempengaruhi pula individu lain untuk menolak dan membenci mereka yang tidak sehaluan dengannya. Hanya sifat tawaduk saja yang boleh mengurus perasaan ego dan sombong. Dengan sifat tawaduk pun kita sentiasa akan merendahkan diri sebagai hamba Allah dalam tidak memandang remeh terhadap sesama manusia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, "Wa ma tawadda'a ahadun
lillahi illa rafa'ahu Allah. Maksudnya, dan tidak ada seorang bertawadhu dengan niat semata-mata hanya kerana Allah Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat darjatnya. Kelima, mengurus bohong dengan jujur dan takwa. Dosa ataupun bohong adalah merupakan perbuatan yang haram dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga melarang umatnya daripada menipu dan berkata bohong, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa anna al-fujura ila an-nar, wa ma zala ar-rajulu yukazzibu wa yujal kadhibu hatta yukazzibu 'inda Allah kadhiba." Maksudnya, jauhilah kamu daripada sikap berbohong, kerana berbohong akan membawa kepada perbuatan kemaksiatan, dan perbuatan kemaksiatan akan membawa ke neraka. Maka sekiranya seseorang itu sentiasa berbohong, maka kekallah dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Rawahu Abu Dawud Muslim. Biasanya orang yang suka berbohong ingin mendapat keuntungan atau menyelamatkan diri daripada sesuatu keadaan yang terdesak. Padahal semua alasan tersebut boleh sahaja dielakkan jika mereka jujur dan tulus dengan hati mereka yang mereka memang ada yang benar. Sidang jemaat yang berbahagia, uruslah sikap dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jika kita biarkan sikap mazmumah membelenggu diri dan kehidupan, maka akan rosaklah seluruh kehidupan dan binasalah mereka yang ada di sekeliling kita. Padahal matlamat di dalam hidup adalah untuk menjadi hamba taat dan bahagia kehidupan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah Ta'ala memperbaiki bagimu amalan-amalan dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبارك وعلم وتقبل وبارك بذلك وكما أصدق بارك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى الصحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفوز من الضلال والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القيامة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماء الله يبدو للخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمير الكريم السلطان صليح الدين ابن المرحوم السلطان Badri Shah wa wali ahdi Yusuf Hadid yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badri Shah ibni Sultan Salahuddin wa jami'u usratil Malikiyah. Allahumma waffiqhum lissadat wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairu zad, innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.